Baik, antaranya juga kita sentiasa ingatkan kepada semua adalah dalam situasi kita mengharungi pandemik COVID-19 ini, bagaimana usaha kita untuk sama-sama bangkit dari segi memajukan ekonomi dan terutamanya menggalakkan pelancongan domestik. Dan bagi anda yang belum lagi ke Tasik Kenyir, perlu membuat satu perancangan dengan segera sebab lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang memang cukup menarik dan banyak aktiviti. Sebenarnya begitu aktif. Bagi anda yang selalu suka mancing, Tasik Kenyir memang tidak perlu diperkenalkan lagi. Tapi banyak juga aktiviti untuk seksi keluarga yang boleh dilakukan. Jadi untuk itu, kita ingin ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada tamu di studio. Yang berhormat Senator Datuk Razali Idris, YB merupakan pengerusi Ketengah, dan juga Yang Mulia Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa, pengurus besar Ketengah. Walaupun dalam situasi sekarang, YB dan juga Tengku, kita perlu mempromosikan lagi pelancongan domestik kita. Betul. Apa antara kelainan yang dibawakan untuk pelancongan ke Kenyir khasnya untuk tahun ini? Mungkin Tengku boleh... Okey, terima kasih. Pada tahun ini kita sedang merancanglah untuk kita mengadakan sedikit kelainan bagi menarik lebih ramai pelancong ke Tasik Kenyir. Dan untuk itu kita telah pun bersetujulah untuk mengadakan satu program tarikan pelancong yang kita namakan Tahun Melawat Kenyir Tahun 2020. Wow. Sedikit kelainan daripada kebiasaan. Kalau sebelum ni bagaimana kita mengadakan promosi adalah melalui kita mengadakan program Festival Kenyir bagi setiap tahun. Tapi untuk tahun hadapan, tahun 2020, kita jenamakan semula, kita namakan Tahun Melawat Kenyir 2020 yang akan bermula daripada Januari sehingga kepada Disember. Dan dari segi sasaran, target ni penting juga, YB. Bagaimana dari segi sasaran dengan kelainan yang dibawakan dan penjenamaan semula ini? Sebab kita di RTM juga kita sering bawakan Festival Kenyir. Tapi skop tu diperluaskan lagi. Jadi segi KPI apa yang disasarkan? Saya tahun ini merupakan tahun yang ke-47 Ketengah. Dan sebagai pengurusi sebenarnya saya tidak berhasrat untuk mencampuri aspek pentadbiran dalaman. Tetapi insya-Allah saya akan cuba menggerakkan Ketengah ke arah yang lebih excellent dan beri tumpuan kepada revenue generation. Jadi dalam keadaan kesukaran COVID-19 sekarang, sudah barang pasti sebagai pengurusi harus memikirkan sesuatu kelainan yang ataupun tambah nilai apa yang ada di Tasik Kenyir. Jadi saya berpendapat bahawasanya kita perlu bangkit secara segera dan di situlah timbulnya idea untuk kita mengadakan Tahun Melawat Kenyir pada 2021. Dan daripada situ kita berpendapat kita terpaksa mengumpulkan satu kumpulan yang mana kumpulan tersebut adalah di kalangan mereka ataupun pengusaha dalam Tasik Kenyir itu sendiri untuk melihat apa keperluan untuk menarik pelancong yang di luar sana untuk datang ke Tasik Kenyir. Maka hasil daripada bengkel tersebut kita dapat banyak perkara. Sebenarnya Tasik Kenyir ini banyak tempat-tempat yang perlu dikeluarkan supaya orang ramai tahu kelebihan Tasik Kenyir itu sendiri. Dan kita mempunyai Pulau Herba, dan kita mempunyai Santuari Kelah, kita mempunyai Pulau Orkid dan banyak lagi. Jadi justru itu kita dapat satu formula untuk kita adakan Tahun Melawat Kenyir pada 2021 dan kita selaraskan selama 12 bulan kita penuhi dengan acara-acara yang berpandukan kepada suasana. Maksudnya Januari apa yang perlu kita lakukan sehingga bulan 12. Jadi saya rasa ini dapat kita lihat insya-Allah pada tahun 2021 nanti kehadiran pelancong yang ketara di Tasik Kenyir. Dari apa yang YB Datuk sebutkan, Yang Mulia Tengku juga boleh kongsikan dari segi pengisian, sebab bila YB Datuk sebut tentang 12 bulan kalender untuk Kenyir itu, apa antara yang telah dibariskan yang bakal menjadi tarikan kepada para pelancong? Tak kisah sama ada sekiranya boleh masuk dari luar negara ataupun terutamanya pelancong negara kita, sebab kadang-kadang di Malaysia ni kita suka pergi overseas. Dalam situasi sekarang kita tak ada pilihan, kita kena sokong domestic tourism kita. Dengan Tengku? Ya.
untuk TMK 2021 ini memang kita merancang untuk diadakan sepanjang tahun dan kita telah pun merangka sebanyak 15 aktiviti lah bagi setiap bulan dan ada yang sebulan 2 kali. Jadi aktiviti atau program yang kita rancang ini ia melibatkan kepada bagaimana kita nak menterjemahkan kecantikan pulau itu sendiri, bagaimana untuk kita menarik minat para peminat penggemar sukan lasak. Dan juga bagaimana kita nak menarik warga pelajar, warga pendidik untuk ke Kenyir kerana di sana terdapat 1000 macam flora dan fauna yang boleh dipelajari di sana. Ya. Dan antara lain untuk tujuan pendidikan kita mengadakan kerjasamalah dengan pihak-pihak universiti tempatan. Ya. Contohnya Universiti Malaysia Terengganu, UNIZA yang memang telah ada pun satu lab mereka sendiri di Tasik Kenyir untuk tujuan kajian. Dan kita juga menggunakan khidmat pihak swasta di dalam menganjurkan acara-acara sukan lasak. Contohnya Kenyir International League, Kenyir Triathlon International dan juga sukan berbasikal, mountain bike challenge. Dan juga yang menjadi tumpuan sekarang adalah challenge untuk mendaki sebuah gunung yang ada di Tasik Kenyir, iaitu Gunung Gagau, yang memang letaknya di tengah-tengah antara sempadan 3 negeri, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Ketinggiannya 4,500 kaki daripada paras laut, yang mana memerlukan 3 hari 2 malam lah untuk sampai ke puncak. Dan selain daripada itu, kita juga bekerjasamalah dengan pihak beberapa kementerian, contohnya Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan, untuk tujuan pelepasan 1 juta ikan setiap tahun. Yang ini yang akan kita mulakan pada bulan Januari nanti. Pihak kementerian dah bersetuju membekalkan spesies-spesies ikan yang agak rare di Tasik Kenyir yang pada ketika ini kita boleh katakan hampir pupus disebabkan oleh terdapatnya pemangsa yang ada. Dan bagi mengatasi masalah ini, satu program Snakehead Hunter, satu program memancing untuk anglers bagi catch and release untuk kita mancing ikan spesies toman dan juga siakap. Memang sebenarnya memang jadi pemangsa lah di sana. Wah, itu merupakan ramai yang kaki pancing telah memulakan mencari ruang dalam diari mereka, YB Datuk. Dalam situasi ini, peluang yang kita lihat, walaupun situasi agak mencabar, peluang yang dilihat, mungkin saranan YB Datuk juga kepada para usahawan, mereka yang terlibat dalam bidang makanan, bidang pelancongan, bagaimana mereka juga boleh tampil untuk approach ataupun mendekati ke tengah supaya sama-sama dapat melakukan sesuatu untuk membangkitkan ekonomi turisme kita. Ya, sebenarnya kita bangkit secara meluas selepas kita berhadapan dengan COVID-19. Ya. Jadi kita lihat ke tengah itu sendiri bukan setakat Tasik Kenyir. Kita juga mempunyai beberapa lagi tempat yang baik bagi off-roader dan sebagainya. Kita mempunyai air terjun Cemerung, kita mempunyai cengar besar. Tak ada di tempat lain, tapi kita ada satu tempat yang mana pokok cengar itu yang terbesar di negara kita. Dan kita juga ada beberapa tempat lagi yang boleh menjadi daya tarikan selain daripada Kenyir. Dan di sini kita dapat lihat para pengusaha pelancongan di Terengganu, khususnya dalam kawasan Ketengah, ia merupakan satu perkara yang baik dan perlu kita terjemah dengan seberapa segera. Jadi pada peringkat awal semasa COVID melanda di dunia dan negara kita pun terkesan, dan of course di Tasik Kenyir memang sangat terkesan. Maka di kesempatan tersebut saya berbincang dengan pihak Ketengah supaya kita dapat memberi sedikit sumbangan kepada mereka yang terkesan. Bukan terkesan setakat kekurangan pelancong, tak ada langsung pelancong. So kita memperuntukkan sebanyak 160,000 dan kita agihkan kepada semua pengusaha houseboat, pengusaha bot kecil, speedboat dan juga pengusaha makanan dan lain-lain yang terlibat dalam Tasik Kenyir dan di sekitarnya. Jadi itu permulaan. Jadi selepas daripada itu kita nampak semangat pulih dan mereka mula membaiki bot dan mereka meneruskanlah berusaha di dalam kawasan Tasik Kenyir untuk mengembalikan
keunikan Tasik Kenyai. Dan kita juga membuat satu program dengan reporters. Kita bawa kita bagi satu bot untuk mereka menjelajah di seluruh Tasik Kenyai. Dan alhamdulillah selepas daripada itu kita nampak peningkatan kehadiran pelancong lebih daripada 80%. Dan sasaran kita semasa bengkel kita kata kita nak 8,000 pelancong sebulan, dah mencecah 10,000 pelancong sebulan. Maka hasil daripada itu dapatlah laba kepada pengusaha-pengusaha makanan, pengusaha bot dan lain-lain yang terlibat dalam industri pelancongan di Tasik Kenyai khususnya. Kita optimis boleh bangkit juga. Sedikit kesimpulan Yang Mulia Tengku sebagai pengurus besar, secara ringkasnya untuk mereka yang terlibat dalam industri ini, terutamanya para pengusaha aktiviti dan juga pengurus pelancong, SOP itu perlu mereka patuhi. Ya, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk tadi, sejak kita dibenarkan beroperasi semula pada bulan Jun, kedatangan pengunjung memang meningkat secara mendadak daripada 8,000, 10,000 sehingga sekarang dah 20,000 sebulan kita bercecah. Tetapi kita tidak berkompromilah dengan SOP ini. Kita tetap mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan alhamdulillah semua pelancong yang berkunjung semua mematuhi. Dan kita tidak rasa risaulah tentang walau apa pun COVID melanda, program-program yang kita buat terutamanya tentang SOP, alhamdulillah semua pengunjung kita dapat mematuhinya dengan baik. Alhamdulillah. Jadi terus tandakan dalam kalender anda tarikh mana yang patut anda kunjungi, sebab ke tengah ini banyak sebenarnya lokasi. Tadi pun bagi beliau lagi melihat cengal tertua tersebut, ini merupakan satu masih ataupun lokasi yang perlu anda lawati, dan pastinya juga keindahan Tasik Kenyai. Banyak rakan-rakan juruterbang saya yang bila training dulu, mereka akan fly atas Tasik Kenyai. Satu lanskap yang memang menakjubkan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk, terima kasih Yang Mulia Tengku. Kita sebelum ke Tasik, kita kena tengok cuaca dulu. Jadi kita